Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1,123 dos vaksin diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 21 April 2022. Sementara itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah pada kadar 63.8%. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua, memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Sebanyak 150 kes baru telah dilaporkan, iaitu 139 kes hasil ujian ART dan 11 kes adalah hasil dari 910 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 140,873 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat 2 kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala tidak ada kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 114 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 139,523 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,132 kes, iaitu 22 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,110 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Qari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 memaklumkan bahawa fasa awal endemik di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 akan dilanjutkan lagi selama sebulan bermula hari Ahad 1 Mei 2022 sehingga hari Selasa 31 Mei 2022. Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 juga ingin mengemaskinikan syarat-syarat bagi garis panduan seperti berikut. 1. Semua pegawai dan kekitangan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam, termasuk mereka yang bertugas di kaunter perkhidmatan dan sebagai petugas barisan hadapan frontliners, tanpa mengira status vaksinasi masing-masing, kecuali yang mempunyai kod BruHealth berwarna ungu, adalah dikehendaki untuk kembali bertugas secara fizikal ke pejabat masing-masing bermula hari Isnin 25 hari bulan April 2022. Dalam pada itu, sektor swasta adalah juga digalakkan untuk melaksanakan garis panduan ini dan ketetapan lanjut adalah tertakluk daripada majikan masing-masing. Kedua, protokol DPAS yang disediakan bagi pegawai dan kaki tangan kerajaan yang barkod merah bagi menggantikan keperluan kuarantin dengan ujian antigen rapid test atau ART negatif selama 5 hari akan dilaratkan kepada orang awam, yang mana orang awam yang mempunyai kod merah hendaklah melaporkan keputusan ujian ART negatif pada setiap hari selama 5 hari dan disahkan melalui aplikasi BruHealth bagi membolehkan mereka memasuki premis pada hari-hari tersebut.
Perkara ini akan mula dilaksanakan pada hari Jumaat 6 hari bulan Mei 2022. Sidang media juga mendengarkan penjelasan mengenai pengemaskinian syarat garis panduan perjalanan keluar negara yang akan dilaratkan kepada individu berumur 12 hingga 17 tahun bermula 15 Mei 2022. Mengambil kira keberkesanan ujian ART dalam mengenal pasti kes-kes jangkitan aktif di kalangan individu-individu yang berjangkit, seperti mana yang ditunjukkan oleh penganalisaan data, concordance dan negative predictive value, statistik tempatan telah menunjukkan bahawa tidak ada perbezaan dalam risiko jangkitan di antara mereka yang tiba dari negara-negara dalam senarai Travel Green List atau TGL dengan mereka yang tiba dari negara-negara yang tidak termasuk dalam senarai TGL serta penyelarasan dengan protokol kesihatan dalam negara, maka protokol perjalanan rentas sempadan adalah dikemas kini dan akan mula berkuat kuasa pada hari Jumaat 6 hari bulan Mei 2022. Perjalanan masuk tidak mustahak non-essential ke negara Brunei Darussalam melalui udara adalah dibenarkan bagi orang-orang yang telah melengkapkan vaksinasi COVID-19 dari mana-mana negara tanpa memerlukan permohonan Entry Travel Pass atau ETP. Kedua, definisi vaksinasi lengkap dipindah daripada hanya mempunyai 2 dos vaksin COVID-19 kepada telah mendapatkan dos penggalak booster dose, atau jika tidak mempunyai dos penggalak, individu berkenaan hendaklah telah mendapatkan 2 dos vaksin COVID-19 yang mana dos kedua didapatkan tidak lebih dari 3 bulan sebelum tarikh masuk ke negara ini. Ketiga, meniadakan pengkategorian senarai negara TGL dan bukan TGL. Charge sebanyak RM40 juga akan dikenakan bagi 3 ket ART berkenaan. Keenam, orang-orang yang belum melengkapkan vaksinasi hanya dibenarkan masuk ke negara ini jika mempunyai pengesahan pengecualian kesihatan bagi vaksinasi COVID-19 dan adalah dikehendaki untuk menjalani ujian ART semasa ketibaan dan ujian RT-PCR pada hari ketiga selepas ketibaan. Mereka juga dikehendaki untuk menjalani pengasingan diri sehingga keputusan ujian RT-PCR diperolehi. Charge sebanyak RM100 adalah dikekalkan bagi ujian ART dan RT-PCR berkenaan. Aktiviti perjalanan rentas sempadan melalui pos-pos kawalan darat dan laut masih tidak dibenarkan kecuali bagi urusan perjalanan yang mustahak sahaja. Walau bagaimanapun, rakyat dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang kembali ke negara ini melalui jalan darat atau laut selepas membuat perjalanan mustahak essential travel adalah dibenarkan untuk menjalani pengasingan diri di rumah atau hotel. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri juga menjelaskan mengenai garis panduan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Pengendalian acara persendirian di rumah adalah dibenarkan untuk keluarga terdekat sahaja mengikut kapasiti perkumpulan ramai yang dibenarkan pada masa ini, iaitu maksima 30 orang tetamu di rumah persendirian, yakni tidak termasuk tuan rumah, atau maksima 300 orang bagi acara yang diadakan di Dewan dengan mematuhi garis panduan kesihatan seperti berikut.
membuat ujian ART sebelum meninggalkan rumah untuk berkunjung ke rumah ahli keluarga terdekat. Sesiapa yang mempunyai keputusan positif hendaklah melaporkannya ke aplikasi BroHealth dan mengasingkan diri di rumah. Kedua, memakai sungkup muka kecuali semasa makan dan minum. Dan ketiga, kerap mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Dan mengunjungi secara beramai-ramai atau berkumpulan serta bersalam-salaman adalah tidak digalakkan. Orang ramai diperingatkan supaya sama-sama peka dan mengambil langkah berjaga-jaga dalam melindungi antara satu dengan yang lain, terutama bagi individu yang berisiko tinggi seperti warga emas. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa lebih berhati-hati dan berada di rumah jika berasa kurang sihat. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri juga menjelaskan mengenai keperluan domestic runners yang berdaftar di bawah kawalan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi untuk menjalani ujian ART. Domestic runners tidak lagi diperlukan untuk menjalani ujian RT-PCR 2 minggu sekali, iaitu serupa dengan keperluan bagi transporter yang telah diumumkan melalui kenyataan media jawatan kuasa pandu COVID-19 sebelum ini. Pelanjutan fasa awal endemik dan pengemaskinian garis panduan ini adalah mengambil kira bagi keadaan jangkitan harian COVID-19 untuk menjadi lebih stabil, meningkatkan kadar vaksinasi bagi dos ketiga bagi orang dewasa dan remaja, termasuk kadar vaksinasi kanak-kanak, memastikan keadaan adalah stabil setelah persekolahan dibuka, dan para pekerja kembali bertugas sepenuhnya di pejabat masing-masing, serta pengemaskinian garis panduan rentas sempadan. Sokongan dan derma daripada para dermawan bagi sama-sama membantu dana penyerahan muda mahkota Al-Muhtadibillah untuk anak-anak yatim, dana dalam usahanya untuk mempertingkatkan kesejahteraan hidup anak-anak yatim di negara Brunei Darussalam sangat dihargai. Kemarin dana menerima sejumlah RM78,466 daripada para dermawan. Majlis penyampaian berlangsung di Dewan An-Naura Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara. Sumbangan-sumbangan tersebut diterima oleh Yang Berhormat Pehindatul Laila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi Lembaga Pemegang Amanah bagi pihak dana penyerahan muda mahkota Al-Muhtadibillah untuk anak-anak yatim. Sumbangan diterima daripada Persatuan Fuju Shiyi Brunei yang menyumbangkan sebanyak RM63,716. Kumpulan isteri menteri-menteri kabinet, timbalan-timbalan menteri, setiausaha tetap, timbalan-timbalan setiausaha tetap dan ahli-ahli bersekutu pula menyumbangkan RM11,950. Maktab Duli Penyerahan Muda Al-Muhtadibillah juga menyampaikan sumbangan sebanyak RM1,300 hasil 5% kutipan daripada acara virtual MD Fun Walk 2021. Manakala syarikat Petrofest Sdn Bhd pula menyampaikan sumbangan RM1,000 dan Brunei Students Union Wellbeing United Kingdom menyumbangkan RM500. Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim kemarin menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran bagi residen dan penghuni kompleks Rumah Kebajikan KRK secara maya. Menyertai majlis tersebut Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehen Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. 18 residen dan penghuni KRK menyertai majlis tersebut. 93 anak yatim warga pasukan polis di Raja Brunei kemarin menerima sumbangan semasa majlis penyampaian derma kebajikan. Majlis diadakan secara pandu lalu di kawasan lobi mes Kompleks Ibu Pejabat Polis Gadong.
Penyerahan derma disempurnakan oleh Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Erwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei dan Pengiran Datin Haji Zawiyah binti Pengiran Haji Sulaiman selaku Yang di-Pertua Pekerti. Bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa bagi sebuah keluarga berbangsa Iban yang telah memilih agama Islam sebagai pegangan hidup mereka. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Kira anak Lunyong 52 tahun memilih nama Islamnya sebagai Muhammad Syafiq Adam bin Abdullah Lunyong. Sementara ahli keluarga memilih nama Islam mereka masing-masing. Majlis pengislaman berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Sempena memperingati ulang tahun Perkhidmatan Radio Brunei ke-65 tahun, Radio Televisyen Brunei meneruskan projek Jalinan Kasih kali ke-14 bagi daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong. 4 kanak-kanak dari Yayasan Kanser Kanak-kanak Yaska dan kurang berkemampuan menerima sumbangan keperluan harian dan wang tunai. Mengetahui rombongan Dayang Salmi binti Haji Ibrahim, pemangku ketua bahagian rancangan radio. 110 orang mengikuti program Pejuang Fajar dan bacaan surah Al-Kahfi bersama belia da'i yang diadakan secara maya. Majlis merupakan anjuran Badan Sukarelawan Belia Da'i. Antara pengisian program bacaan Saidul Istighfar, bacaan surah Al-Kahfi dan tazkirah bertajuk Istiqamah selepas Ramadan. Program bertujuan mengajak orang awam untuk sentiasa melazimi sunnah baginda Rasulullah SAW untuk membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat.